أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أمين رب العالمين. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan pada sesi ini kita akan bersama-sama melihat tafsir ayat-ayat hukum yang diambil daripada Al-Quran, dan kita akan fokus pada kali ini berkenaan dengan surah An-Nur. Jadi insya-Allah kita akan berkongsi bersama-sama surah An-Nur, pengajaran yang boleh diambil daripada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ketiga. Hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut tentang tafsir, makna tafsir ni ialah kita baca, kita lihat terjemahannya, dan kita cuba merungkai, mengambil istifadah, manfaat apa pengajaran yang nak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu bila sebut tentang kena faham Al-Quran ini, di kalangan salafus salih, mereka baca ayat Al-Quran ayat ke satu ayat, daripada satu ayat ke satu ayat, satu surah ke satu surah, mereka belajar satu persatu. Kerana itulah disebut dalam muqaddimah tafsir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari, dia menakalkan katanya Abu Abdurrahman As-Sulami, salah seorang tabi'in, anak murid kepada para sahabah, orang yang hidup pada zaman mereka itu sempat berjumpa dengan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Katanya Abu Abdurrahman As-Sulami, dia kata, haddathana alladhina kanu yuqri'unana al-Quran ka Uthman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud. Kami diberitahu bahawa para sahabah meminta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahum kanu idza ta'allamu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin, bila mereka belajar 10 ayat, lam yujawizuha, mereka takkan langkau lebih lagi, hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal, sehinggalah mereka mempelajari bersungguh-sungguh, tahu nak beramal dengan 10 ayat yang sedang dipelajari itu. Qalu fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Kan itulah kata Abu Abdurrahman As-Sulami ini, sehinggalah kami dapat mengaji Quran, baca Quran dengan betul, amalkan isi Quran secara keseluruhannya. Itu kelebihan para sahabah radhiyallahu anhum berkenaan dengan Al-Quran. Mereka takkan langkau lebih banyak ayat, melainkan mereka fokuskan 10 ayat tu, mereka baca baik-baik, mereka fahami betul-betul, pelajari betul-betul, amal dengan bersungguh-sungguh. Dan itu selain baca, jika seseorang itu mampu untuk hafal, dia hafal. Selain daripada itu, dia mesti memahami isi Al-Quran, dan dah tentulah dia kena beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Berkenaan dengan surah An-Nur ini, antara yang disebut berkenaan dengan surah An-Nur, iaitulah diriwayatkan disebut daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga
Umar bin Khattab radhiyallahu an merupakan salah seorang khalifah yang digelar Amirul Mukminin. Beliau juga merupakan menantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa mertua, maaf. Beliau Umar bin Khattab radhiyallahu an merupakan bapa mertua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila Nabi SAW menikahi anaknya bernama Hafsah binti Umar radhiyallahu an. Katanya disebut berkenaan dengan Umar kait dengan surah An-Nur ini, kataba Umar radhiyallahu an ila ahli al-Kufah. Umar radhiyallahu an dia menulis kepada penduduk Kufah. Dia pesan dalam tulisannya itu, allimu nisa'akum surat An-Nur. Ajarlah di kalangan penduduk wanita kamu itu surah An-Nur. Nak beritahu di sini bahawa surah An-Nur antara surah yang diambil berat oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Begitu juga diriwayat menyebut Aisyah radhiyallahu anha berpesan macam tu juga. Ajarlah wanita-wanita di kalangan kamu itu surah An-Nur. Al-Muhim, insya-Allah kita akan baca dahulu surah An-Nur ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ketiga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada mushaf ataupun Quran terjemahan ataupun di telefon ada apps Al-Quran, bolehlah lihat dahulu surah ini dan kita akan baca dan kita akan lihat terjemahannya dan kita akan sebut isu-isu yang berkait dengan 3 ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Terjemahan bagi surah An-Nur ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga ini, suratun, ini adalah satu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan dijalankan hukum hakam yang terdapat di dalamnya, dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu mengingatinya. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hukumlah tiap-tiap seorang daripada mereka 100 kali hukuman sebab. Dan janganlah merasa kesihan kepada keduanya menghalang kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Lelaki yang berzina tidak akan mengahwini melainkan perempuan yang berzina, ataupun perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak akan berkahwin melainkan dengan lelaki yang berzina atau lelaki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan untuk orang-orang yang beriman. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nur merupakan surah yang termasuk dalam kategori Madaniyah,
Iaitulah surah yang turun selepas hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Surah-surah Madaniyah ni seperti mana yang kita tahu, surah yang turun bersamanya dibawa hukum hakam yang berkaitan dengan kehidupan manusia, asas kekeluargaan, segala urusan munakahat, berkenaan apa-apa urusan berkaitan dengan syariat, urusan jihad, puasa, urusan haji dan lain-lain perkara syariat yang melibatkan maslahat masyarakat secara umumnya. Kebanyakannya itulah isi utama yang terdapat dalam kategori ayat-ayat Madaniyah yang turun selepas daripada hijrah. Dia beza dengan kategori Makkiyah, yang mana ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum daripada hijrah. Ayat-ayat itu fokusnya, kalau tadi Madaniyah berkaitan dengan syariat, pengamalan manusia. Makkiyah pula ianya fokus, Allah Taala firmankan ayat-ayat Makkiyah ni fokusnya itulah berkenaan dengan iman seseorang, tauhid, pengamalan seseorang berkaitan dengan jiwanya hendaklah diabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isu-isu tentang azab yang dijanjikan kepada mereka yang kufur, ingkar kepada ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beriman, berita gembira berkenaan dengan syurga bagi pengikut yang turut patuh tunduk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seterusnya. Itu beza Makkiyah dan Madaniyah. Maka kalau kita lihat ayat yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala memulakan kalimat dalam surah An-Nur ini dengan suratun anzalnaha wa faradnaha. Suratun, asal suratun diambil daripada suwarun, tembok yang mengeliling. Surah, sekumpulan ayat, satu kategori ayat. Surah ni maksud dia ialah ayat yang ada mula, ada penutupnya, ada mula, ada habisnya. Itu surah kalau kita nak faham dari sudut bahasa istilah sikit. Al-muhim, Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat ini dengan menyebut perkataan surah, nak beritahu kepada kita ketinggian surah ini. Kerana itulah disebut oleh salah seorang alim dalam bidang tafsir, Al-Imam Ibn Atiyah, dalam kitabnya Al-Muharrarul Wajiz. Dia kata, sekiranya kamu nak gantikan ataupun menukarkan perkataan surah pada awal ayat surah An-Nur ini dengan perkataan-perkataan lain, tentulah tak ada mana-mana perkataan yang sesuai nak diganti dengan perkataan surah ini. Ini di antara daqiq ataupun hebatnya setiap perkataan yang digunakan dalam Al-Quran. Suratun anzalnaha, yang mana anzalnaha tu artinya kami turunkan. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini iaitulah Al-Quran. Anzalnaha, dia menjawab persoalan bahawa sebahagian yang mengatakan Quran ini adalah cerita yang direka oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan musyrikin ketika pada zaman baginda alaihi salatu wassalam, sampailah ke hari ini sebahagian orientalis masih lagi menggunakan poin yang sama, iaitulah mereka selalu sebut, mereka selalu ulang semenjak daripada zaman Nabi SAW lagi, bahawa Quran ini rekaan daripada baginda alaihi salatu wassalam. Banyak jawapan yang telah disebut oleh para ulama apabila membela baginda Rasul dan membersihkan dakwaan yang mereka kata Quran ini rekaan daripada baginda alaihi salatu wassalam. Antaranya, kalau kita lihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut anzalnaha, kami turunkan ayat ini. Allah Ta'ala sebut kami turunkan ayat ini. Pertama, itu dah jelas, tak ada kena-mengena dengan apa yang dituduh oleh musyrikin bahawa Nabi SAW yang sebut
berkenaan dengan isi Al-Quran. Kita juga boleh lihat surah yang lain. Misalnya surah Abasa, satu surah yang pada mukaddimah 5 ke 6 ayat dalam surah itu menyebut tentang teguran yang maha halus daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda alaihi salatu wassalam tentang sikapnya ketika itu yang berpaling dan berwajah kusam, bermuka masam terhadap Abdullah bin Ummi Maktum. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala menegur secara halus kekasihnya baginda alaihi salatu wassalam. Jikalah Al-Quran ini rekaan baginda alaihi salatu wassalam, katanya sebahagian para ulama, tentulah seseorang tidak akan isi tulisan yang dia reka itu, dia tulis sangat sukar untuk mendapati dia akan tulis teguran ataupun sesuatu yang buruk tentang diri dia. Maka bagaimana mungkin baginda alaihi salatu wassalam boleh ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut dalam Al-Quran, dibaca sampai ke hari kiamat. Wa faradnaha, iaitulah yang kami wajibkan. Dikaitkan dengan wa faradnaha ni, iaitulah hukum hakam yang terdapat dalam surah An-Nur. Kebanyakannya berkaitan dengan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, dan kami turunkan di dalamnya ayat tanda-tanda yang jelas. Tanda ni bila ada dalam Al-Quran, bila sebut ayatin bayyinat, dia boleh kita fahami pertama, ayatin bayyinat, tanda-tanda kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kita boleh nampak dengan mata, yang Al-Quran sebut ayatim bayyinat. Antaranya bila Allah Ta'ala sebut tentang alam yang kita boleh nampak hebatnya langit dan bumi, bagaimana pergerakan dia, bulan dan matahari, bagaimana perjalanan dia, langsung tak pernah belaga antara satu sama lain. Kita lihat bukit bukau dengan pasaknya yang begitu kukuh. Itu semua ayatum bayyinat, tanda-tanda yang jelas, yang terang, yang kita boleh lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita boleh baca contohnya surah Al-Qiyamah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ibu jari setiap di kalangan kita ni langsung tak sama. Salah satu yang Allah Subhanahu wa taala kaitkan dalam ayat itu, hatta ibu jari tangan kita ni langsung tak sama, walaupun kita mempunyai pertalian darah yang sama, kita dan anak kita, anak kedua, anak ketiga, semua ibu jari mereka dengan kita, walaupun kita ni ayah mereka, langsung tak sama. Ini semua maksudnya ayatim bayyinat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayatim bayyinat, iaitulah ayat Al-Quran yang menerangkan hukum hakam. La'allakum tadhakkarun, dan yang kedua, yang akhir sekali ayat itu, Allah Subhanahu wa taala nak ingatkan ini adalah satu surah yang Allah turunkan yang menyebut tentang beberapa perkara yang fardu, yang wajib, yang dimestikan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Hujung itu Allah Taala ingatkan la'allakum tadhakkarun, supaya kamu beringat, saling ingat mengingati. Dan itulah resminya manusia saling kena memperingat pesan antara satu sama yang lain. Tadhakkarun, selain makna beringat, maksudnya iaitulah kita sentiasa teguh apabila kita hidup dengan Islam ni. Ertinya hidup kita sentiasa kena diingatkan bahawa kita terikat dengan hukum undang-undang yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita. Maka itu yang pertama berkenaan dengan ayat suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha
ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Maka kita lihat pula ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, sebatlah tiap-tiap seorang daripada mereka 100 kali sebatan, dan janganlah berasa kasihan kepada keduanya menyebabkan menghalang kamu untuk menjalankan, menegakkan agama Allah ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman sebat itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Pertama, ini berkaitan dengan hukum zina. Wanita yang penzina dan lelaki sama-sama didera, dan hukumannya iaitulah 100 kali sebat. Ini dikhususkan kepada mereka yang masih lagi bujang, belum berkahwin. Adapun bagi mereka yang telah pun menikah, maka hukumannya pula seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dia direjam. Antara kisah yang menyebut berkenaan dengan hukum ini iaitulah hadis daripada Abu Nujaid Imran ibn Husain. Imran bin Husain dia menyebut, anna imra'atan min Juhaynah atat Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Ada seorang wanita daripada Bani Juhaynah, dia berjumpa dengan baginda alaihi salatu wassalam dalam keadaan dia tu sedang hamil kerana penzinaan. Faqalat ya Nabi Allah asabtu haddan faaqimhu alayya. Wahai Nabi, aku telah lakukan sesuatu perbuatan yang layak nak dikenakan hukum hudud, hukum had, maka jalankanlah hukuman itu pada aku. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Maka bila satu orang dia buat pengakuan, Juhainah ni pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengaku, dia buat confession, dia kata dia lah berzina, hamil, dah langgar had, hukum batas yang Allah Ta'ala dah larang. Maka dia minta Nabi SAW ambil tindakan pada dia. Apa tindakan Nabi SAW? Fada'a, Nabi biarkan dia dijaga oleh walinya terlebih dahulu. Bahkan Nabi sebut dalam riwayat ini, ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini biha. Tolong jaga dia elok-elok sampailah dia selamat beranak, nanti bawa balik. Fa fa'ala fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fa shukkat 'alaiha thiyabuha. Maka selang berapa lama setelah Nabi pesan kepada wali minta jaga elok-elok sampai dia beranak, bawa semula, akhirnya setelah berapa tempoh diminta oleh Nabi SAW supaya perempuan tu mari balik, kemudian dilaksanakan hukuman rejam kepadanya. Thumma amara biha farujimat, direjam sehinggalah meninggal dunia. Thumma salla alaiha, disolatkan kepadanya. Faqala lahu Umar, ketika dah selesai sembahyang ni, Umar sebut, tusalli alaiha ya Nabi Allah, kita nak sembahyangkan dia ke wahai Nabi Allah? Waqad zanat, sedangkan dia tu berzina.
Katanya Nabi SAW, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum wa hal wajadta taubatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Bila Umar sebut tentang Nabi semayangkan wanita yang telah direjam kerana hukum zina, Nabi SAW sebut wanita ni telah pun bertaubat dengan taubat, kalaulah taubat itu dibedak-bedakkan, diberikan kepada 70 orang ahli Madinah. Pahala taubat itu kalau diberikan kepada 70 orang Madinah yang lain, cukup. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima taubat perempuan. Dan kata Nabi SAW, apakah engkau dapati taubat yang lebih baik daripada seseorang yang korbankan jiwanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud dia sanggup direjam sampai mati kerana nak menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu nak sebut tentang hukum zina bagi mereka yang telah pun menikah. Dalam ayat Quran ni, surah An-Nur ayat yang kedua ni, fokusnya ialah nak sebut 100 kali sebat bagi mereka yang belum menikah. Dan kalau kita lihat pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulakan perkataan az-zaniyatu, perempuan yang berzina. Barulah disebut waz-zani, lelaki yang berzina. Kenapa didahulukan perkataan az-zaniyatu, perempuan yang berzina? Kerana kata Imam Al-Qurtubi, bila dia kumpul poin tentang ayat-ayat tentang pengajaran yang boleh diambil daripada ayat yang kedua ni, salah satunya disebut kerana tarikan wanita itu yang menyebabkan seseorang tertarik untuk melakukan zina. Dan dalam ayat yang lain juga, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman tentang jenayah yang lain, iaitulah contohnya jenayah curi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan perkataan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, si pencuri lelaki dan si pencuri perempuan. Dalam ayat itu pula beza. Kalau yang ni wanita yang berzina dan lelaki yang berzina, didahulukan perempuan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut was-sariqu was-sariqatu, lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Ayat itu digunakan, disebut dulu lelaki yang mencuri. Kenapa? Tabiat mencuri ni biasanya lelaki yang buat lagi banyak daripada perempuan. Itu antara apa yang kita boleh dapat istifadah daripada mula perkataan itu. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala ingatkan, tak boleh disebabkan kesian kita, perasaan kita kesian pada seseorang, menghalang kita daripada meninggalkan hukum yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala jelaskan. Tak boleh, kerana hukum had yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita ini, salah satu hikmahnya ianya sebagai kafarah, cara nak tebus balik dosa yang dibuat. Kita kena tahu, nasallallahu salamah wal afiyah, dosa zina ini dia berturut-turut bila seseorang tu buat. Pertama, bila dia dah buat, lakukan perbuatan terkutuk ini, nasallallahu salamah wal afiyah, dia akan berterusan lagi dan lagi dan lagi selagi mana dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelah dia lakukan satu jenayah ni, iaitulah dia merosakkan dirinya, merosakkan maruahnya, merosakkan masyarakat, dia jatuh ke satu lembah jenayah lagi. Bila dia hamil, barangkali untuk ditinggalkan oleh sesama pasangan zina itu tinggi. Kemudian pula anak itu akan menjadi mangsa, bertambah lagi. Dan barangkali jenayah berterusan akan berlaku sekiranya dilakukan sesuatu yang tidak sepatutnya kepada bayi yang baru lahir. Dibunuh, dibuang, digugurkan dan sebagainya. Digugurkan dengan cara yang kejam dan sebagainya, yang mana semuanya bertimpa-timpa, asal puncanya daripada mana? Daripada jenayah zina yang dibuat.
Kerana itu Allah Subhanahu wa taala di atas hikmahnya bila diturunkan hukuman ni kepada hamba-Nya, adalah hikmah yang mesti kita fahami. Hanya Allah Jalla wa Ala yang mengetahui bagaimana nak menguruskan hamba-Nya. Kemudian disebut dalam hadis riwayat Muslim, wa man asaba syai'an min dhalika fa'uqiba bihi fahuwa kaffaratun lahu. Bila dikaitkan dengan hukum hudud, kata Nabi SAW, barang siapa yang dilaksanakan hukum hudud pada dia, dia telah lakukan satu jenayah, ambil, lihat keputusan sabit salah, dijatuhkan kepada dia hukuman, maka kata Nabi SAW, fahuwa kaffaratun lahu, itu adalah kafarah bagi dia. Wa man asaba syai'an min dhalika fasatarahu Allahu alaihi. Dan siapa yang buat satu jenayah, satu dosa, kemudian Allah tutup, dia tak disabit kesalahan, tak ditangkap, dia tak buat confession, mengaku pada orang, ataupun dia tak didakwa kerana jenayah yang melibatkan hukum hudud yang dia buat ini, maka fa amruhu ilallah, urusan tu balik pada Allah Ta'ala. Insya'a afa, kalau Allah Ta'ala nak, Allah ampunkan dia. Wa insya'a azabahu, kalau Allah Ta'ala nak, Allah akan azab dia. Maknanya, pertama, hukuman hudud sebat 100 kali ni, ataupun rejam, fokus ayat ni, sebat 100 kali ni, hanya dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Bukan kita dengar dalam family kita ataupun waris kita sesuatu perkara besar yang berlaku ni, jenayah ni berlaku, kita pergi ambil hukuman, kita pergi ikat dekat pokok kelapa, kita pergi tibai dia 100 kali. Yang tu tak boleh. Memandai-mandai, yang tu haram. Perkara ni hanya boleh dijustify oleh pihak berkuasa. Kemudian yang kedua pula, bila kita dah buat satu jenayah ni, dah buat dosa zina ni, kita mesti kena pergi mengadu report kesalahan kita ataupun tidak, ataupun cukup sekadar kita bertaubat. Saya suka untuk menyebut apa yang Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin dia ulas, bahawa pertama, jika seseorang itu dapat melakukan taubat nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh taubat, dia betul-betul menyesal dengan dosa dia, dia bersungguh azam, bertekad takkan dah patah balik buat benda yang sama, maka lebih baiklah dia tak perlu pergi report kesalahan yang dia buat. Cukup dengan taubat sendirian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima taubatnya. Kemudian Syekh Ibn Uthaymin dia ulas yang poin yang kedua pula. Kalau dia ni jenis orang yang tak boleh kontrol diri, lepas buat dia buat lagi, lepas buat dia buat lagi, dia tak boleh keluarkan diri dia daripada jenayah ni, maka kata beliau apabila mensyarahkan ayat ini dan hadis yang berkaitan dalam Riyadhus Salihin, dia sebut lebih baik dia pergi mengadu pada pihak berkuasa supaya dia dijatuhkan hukuman. Itu yang diulas berkenaan dengan perkara ini. Dan sekiranya Allah tutup dosa itu, sebaiknya bila dah tak terdedah pada orang lain, sebaiknya seseorang itu bertaubat. Dan kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, disebut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut, ayuhan nas qad ana lakum an tantahu an hududillahi, wahai manusia, aku telah ingatkan kamu semua untuk berhati-hati dengan had batasan yang telah Allah tentukan. Jangan langgar. Man asaba min hadhihi alqadhurat, siapa yang telah terjerumus dalam perbuatan yang keji ini,
falyastatir bisitrillah, hendaklah dia lindung, cover diri dia, tutup dengan tirai yang telah Allah tutup untuk diri dia. Fa innahu man yubdi lana safhatahu nuqim alaihi kitab Allah, kerana sesungguhnya sesiapa yang beritahu apa yang telah dibuat kepada kami, yakni pada pihak berkuasa, maka kami pasti akan menegakkan ketetapan hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara apa yang kita boleh faham daripada ayat yang kedua ni, dan pengajaran yang kita boleh dapat, hendaklah hukuman hudud ini pula kemudian disaksikan oleh wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, hendaklah hukuman hudud ini disaksikan oleh segolongan orang, satu grup yang melihatnya. Sebahagian ulama mereka berpandangan 4 orang paling kurang ataupun 3 orang. Kenapa? Apa hikmahnya kena ada orang pergi tengok hukuman ni berlangsung? Antaranya ialah supaya orang lain dapat pengajaran dan takut untuk terjerumus melanggar hukum had yang telah Allah Ta'ala tentukan ini. Supaya antaranya lainnya itulah supaya orang bila tengok dia bertaubat, menyebabkan dia nak berubah, dia nak banyakkan istighfar, melakukan amal soleh setelah dia bergelumang dengan perkara-perkara yang haram. Dan antara faedah yang lain juga supaya syariat ini diketahui oleh orang Islam. Orang tahu syariat ini Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Kemudian akhir sekali yang ketiga, ayat yang ketiga, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dhalika 'alal mu'minin. Lelaki yang berzina tidak akan mengahwini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak akan berkahwin melainkan dengan lelaki yang berzina ataupun lelaki yang musyrik. Yang demikian itu diharamkan untuk orang yang beriman. Kata Syekh As-Sa'di Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahawa ayat ini menjelaskan tentang betapa kotor, jijiknya perbuatan zina ini. Zina itu menjatuhkan perbuatan orang yang buat, si pelaku itu, menjatuhkan kehormatan orang terdekatnya, rosak nama keluarga, keturunannya. Ayat ini menunjukkan bahawa lelaki penzina hanya layak dapat perempuan penzina juga. Dan maksudnya ini ialah selagi mana jika mereka tidak bertaubat. Kerana digambarkan seakan-akan orang yang berzina tu dia tak beriman ketika perbuatan tu dilakukan. Hadis yang panjang, antaranya Nabi SAW sebut, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah beriman seorang penzina ketika dia sedang berzina. Maksud dia seakan-akan tercabut iman ketika dia melakukan dosa, melanggar hukum yang Allah Ta'ala buat. Begitu juga seseorang yang sedang minum arak, dia taklah minum arak tu melainkan ketika itu kondisi dia dalam keadaan seakan-akan tak beriman. Maknanya lepas pada tu dia disyaratkan mesti bertaubat. Dan sababun nuzul ayat ini iaitulah berkenaan dengan kisah Marthad ibn Abi Marthad. Seperti mana yang kita tahu, dia kerja dia bawa tawanan perang daripada Mekah, bawa. Dan dia ada seorang teman wanita, nama dia Anak. Dan disebut dalam sababun nuzul ayat ini, dia minta untuk menikah dengan Anak. Teman wanita dia ni seorang pelacur. 2-3 kali dia tanya Nabi SAW. Yang pertama, yang kedua, Nabi tak beri jawapan. Nabi senyap. Kali ketiga bila ditanya, boleh tak nak menikah dengan Anak ni? Dalam hadis riwayat Abu Daud,
Maka Nabi SAW menyebut firman Allah Subhanahu wa taala, az-zani la yankihu illa zaniyatan. Seorang lelaki penzina, dia tidak akan menikah melainkan dengan seorang penzina juga. Maka ayat ini nak beritahu bahayanya zina. Kan itu dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32 Allah Taala ingatkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina tu satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan, Allah himpunkan beberapa jenis dosa besar. Antaranya dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-68, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Dan orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama dengan Allah, dia tak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar, dan dia tidak berzina. Allah kaitkan dengan 3 dosa ni. Barang siapa yang melakukan demikian itu, dia mendapat balasan dosa. Salah satu dosa yang disebut dalam ayat ini, seseorang yang melakukan perbuatan zina. Kerana itulah antara sebesar-besar dosa yang lainnya itulah apabila ditanya oleh kepada Nabi SAW berapa jenis perkara yang sangat besar dosanya di sisi Allah selain daripada mensyirikkan Allah Ta'ala, salah satunya iaitulah thumma antuzani bihalilati jaratik. Kemudian kamu berzina dengan isteri jiran tetangga kamu. Itu antara jenis dosa yang sangat besar. Kerana itulah dikaitkan dengan ayat ini. Maka akhir sekali kita faham yang dimaksudkan dengan ayat ini, seseorang beriman tidak layak untuk menikahi melainkan dengan pasangannya yang baik. Pasangan yang buruk, seseorang yang buruk perwatakannya, perangainya, akhlak dan agamanya, tentulah yang sesuai dengan dia adalah yang buruk juga. Kerana itu dalam surah An-Nur ini ayat yang ke-26 Allah Ta'ala ingatkan, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan yang keji adalah untuk lelaki yang keji, dan lelaki yang keji adalah untuk perempuan yang keji. Sebaliknya, wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik adalah untuk wanita yang baik pula. Nah, itulah Allah Ta'ala sebut akhir sekali itu, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan perkara ini diharamkan ke atas orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita daripada dosa yang melanggar hukum hudud yang telah Allah Ta'ala ingatkan ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada tadabbur ayat Al-Quran, ayat hukum daripada surah An-Nur ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita pada bulan Ramadan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.